Hai murid-murid, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana sudi melayari channel Cikgu Aznida. Hari ini kita akan mempelajari tajuk yang pertama, iaitu menyatakan maksud pengaturcaraan dan kegunaan aturcara dalam perkakasan harian. Yang kedua, mengenal pasti algoritma iaitu pseudocode dan carta alih. Dan yang ketiga, menulis pseudocode dan melukis carta alih struktur kawalan rujukan dalam situasi ringkas. Pernahkah kamu bermain permainan video? Bagaimanakah caranya permainan video itu dihasilkan? Ya, terdapat pengaturcaraan dalam video game yang pernah kamu mainkan dahulu. Terdapat pelbagai perkakasan elektrik di sekeliling kita. Perkakasan tersebut menggunakan pengaturcaraan komputer untuk fungsi yang tersendiri. Mari kita lihat apakah contoh pengaturcaraan komputer bagi perkakasan elektrik di sekeliling kita. Contoh yang pertama ialah jam digital. Aturcara komputer dalam jam digital membolehkan kita melihat masa dan dapat mengaktifkan bunyi penggera. Cikgu pasti ada antara kamu yang menggunakan jam digital di rumah masing-masing. Contoh yang kedua ialah televisyen. Aturcara komputer dalam televisyen pintar membolehkan kita menonton program serta mengakses aplikasi internet, radio dan sebagainya. Contoh seterusnya ialah alat kawalan jauh. Aturcara komputer dalam alat kawalan jauh membolehkan kita mengawal televisyen dari jarak jauh. Contoh yang terakhir sekali iaitu penyaman udara. Aturcara komputer dalam penyaman udara membantu kita menetapkan suhu bilik serta melaraskan suhu bilik yang bersesuaian secara automatik. Apakah yang dimaksudkan dengan aturcara komputer? Aturcara komputer ialah urutan arahan berkod dalam perkakasan elektrik. Aturcara membolehkan data diproses oleh komputer. Apa pula dimaksudkan dengan pengaturcaraan? Pengaturcaraan pula ialah set arahan yang mengarahkan komputer melakukan suatu tindakan. Dalam pengaturcaraan, kita perlu memahami algoritma, pseudocode dan carta alih. Mari kita perhatikan situasi ini. Situasi ini menunjukkan seorang bapa meminta anaknya membuat air teh panas. Bagaimanakah caranya untuk menghasilkan teh panas ini? Mari kita lihat langkah yang seterusnya. Langkah yang pertama yang perlu kita lakukan ialah membuat algoritma. Apakah itu algoritma? Algoritma ialah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah atau melaksanakan tugasan. Algoritma boleh dijelaskan melalui pseudocode atau carta alih. Mari kita lihat contoh algoritma. Mula-mula, masukkan air ke dalam cerek elektrik dan panaskan air sehingga mendidih. Kemudian, tuangkan air panas tadi ke dalam teko. Masukkan seuncang teh ke dalam teko, rendamkan dan biarkan seketika sehingga air bertukar warna perang kekuningan. Keluarkan uncang teh dan masukkan gula. Kacau gula sehingga larut. Tuangkan teh ke dalam cawan dan hidangkan. Mari kita lihat langkah yang seterusnya. Langkah yang seterusnya ialah membuat pseudocode. Apakah yang dimaksudkan dengan pseudocode? Pseudocode ialah satu set pernyataan dalam bahasa biasa. Pseudocode menunjukkan langkah demi langkah melaksanakan tugasan dari mula sehingga tamat. Mari kita lihat contoh pseudocode membuat air teh panas. Mula, masukkan air ke dalam cerek elektrik, panaskan air sehingga mendidih, tuangkan air panas ke dalam teko, masukkan seuncang teh ke dalam teko, rendamkan dan biarkan sehingga air bertukar warna perang kekuningan. Keluarkan uncang teh, masukkan gula, kacau gula sehingga larut, tuangkan teh ke dalam cawan, tamat.
Setiap sudokod perlu dimulai dengan mula dan juga diakhiri dengan tamat. Seterusnya ialah carta alik. Carta alik ialah langkah-langkah penyelesaian masalah secara grafik. Simbol dalam carta alik dihubungkan dengan menggunakan anak panah. Okey, mari kita lihat contoh bagaimanakah carta alik untuk membuat air TO panas. Mula, masukkan air ke dalam cerek elektrik. Panaskan air sehingga mendidih. Tuangkan air panas ke dalam teko. Masukkan seuncang teh ke dalam teko. Rendamkan dan biarkan sehingga air bertukar warna perang kekuningan. Keluarkan uncang teh. Masukkan gula. Kacau gula sehingga larut. Tuangkan TO ke dalam cawan. Tamat. Baiklah murid-murid, adakah kamu memahami apakah maksud di sebalik simbol pada carta alik tersebut? Mari kita kenali apakah maksud bagi simbol geometri yang digunakan dalam carta alik. Okey, simbol yang pertama, fungsinya ialah sebagai mula ataupun tamat. Ia digunakan untuk mula dan tamat sesuatu aktiviti. Okey, contohnya ada perkataan mula. Okey, bentuk geometri yang kedua, fungsinya ialah sebagai proses. Ia ialah aktiviti ataupun satu proses. Okey, contohnya ialah pakai baju sekolah. Simbol geometri yang ketiga, fungsinya ialah sebagai input ataupun output. Okey, input ataupun output bagi sesuatu proses. Okey, contohnya ialah masukkan gula. Maknanya masukkan sesuatu. Itu ialah input. Okey, untuk proses pula ialah seperti perbuatan melakukan sesuatu. Okey, simbol yang terakhir sekali seperti anak panah. Okey, fungsinya ialah sebagai aliran untuk aliran aktiviti. Okey, contohnya ada perkataan mula dan juga bersambung dengan proses. Anak panah ini ataupun aliran ini perlu bersambung antara bentuk geometri yang lain. Jika tidak bersambung, ia tidak dikira sebagai carta alik yang lengkap. Mari kita lihat situasi yang berikutnya. Arif bangun pada pukul 5.30 pagi. Dia membersihkan dirinya dengan mandi dan menggosok gigi. Selepas itu, dia memakai baju sekolah dan menunaikan solat subuh secara berjemaah. Selepas bersarapan bersama-sama dengan keluarganya, dia ke sekolah dengan menaiki basikal pada pukul 7 pagi. Mari kita menulis sudokod dan carta alik berdasarkan kepada situasi ini. Cara menulis sudokodnya ialah: mula, bangun daripada tidur, bersihkan diri, pakai baju sekolah, solat subuh berjemaah, sarapan bersama-sama dengan keluarga, pergi ke sekolah dengan basikal, tamat. Jika kamu perhatikan kepada perkataan dalam huruf besar itu tadi, ia ialah umpama proses. Semua proses ini dalam bentuk huruf besar. Seterusnya ialah carta alik. Mula, bangun daripada tidur, bersihkan diri, pakai baju sekolah, solat subuh berjemaah, sarapan bersama-sama dengan keluarga, pergi ke sekolah dengan basikal, tamat. Nampaknya murid-murid kita telah sampai di akhir pelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu akan dapat yang pertama, menyatakan maksud pengaturcaraan dan kegunaan aturcara dalam perkakasan harian. Yang kedua, mengenal pasti algoritma iaitu sudokod dan carta alik. Dan yang ketiga, menulis sudokod dan melukis carta alik struktur kawalan jujukan dalam situasi ringkas. Sekian dahulu untuk kali ini. Terima kasih kerana sudi melayari channel Cikgu Aznida. Jangan lupa untuk menekan button subscribe dan juga tombol loceng untuk mendapatkan notifikasi bagi video-video cikgu yang akan datang nanti. Sehingga bertemu di lain masa dan ketika. Bye!